Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan menyambung pengajian tafsir Al-Quran berkenaan dengan surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dalam kuliah yang terakhir kita berhenti pada ayat yang ke-24 surah Yusuf. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam bermula daripada ayat 25. Cuma sebelum kita meneruskan ayat yang ke-25 ini, ingin saya membuat sedikit ulangan dua ayat sebelum daripada ayat 25 ini, supaya kita dapat mengetahui kesinambungan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita baca terlebih dahulu terjemahan berkenaan dengan tafsiran kita sudah sebut dalam kuliah yang lalu secara terperinci kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insyaAllah malam ini kita akan meneruskan. Cuma kita tengok dua ayat sebagai ulangan terjemahan ringkas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rawatul lati huwa fi baitiha, ayat 23. Kita mulai ayat 23 terjemahan dan kita sambung terus ayat 25. Wa rawatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat baytalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Telah menggoda perempuan isteri Al-Aziz, menteri seorang Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Yusuf berada di dalam rumahnya sendiri, rumah perempuan tersebut. Waghallaqatil abwab, menggoda bagi menundukkan Yusuf kepada nafsu. Menggoda Yusuf untuk menundukkan Yusuf kepada nafsu dia, keinginannya. Yang mana Yusuf berada dalam rumahnya sendiri. Waghallaqatil abwab wa qalat haytalak, dan dia telah mengunci kesemua pintu rumah di waktu itu. Waqalat haytalak, setelah dia kunci, maka dia berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, ayo datang kepada aku. Halumma ilayya, datang kepada aku. Menawarkan diri untuk kepada Yusuf. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam kata, qala ma'adallah, kata Yusuf alaihissalam, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawapan Nabi Yusuf, innahu rabbi, sesungguhnya dia Allah Tuhanku, ahsana mathwaya, dia telah memberi kedudukan kepada aku, kedudukan yang mulia, yang telah memperelokkan kedudukanku. Jadi aku tidak akan merosakkan kurniaan Allah dengan melakukan maksiat kepada Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sekiranya aku mengikuti kehendak kamu, saya aku telah berlaku zalim terhadap hukum Allah, dan tidak ada kejayaan kepada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Tidak ada kejayaan bagi orang yang zalim, yang menzalimi hukum Allah. Sebab hukum Allah, larangan Allah larang untuk berzina. Itu hukum Allah ke atas Yusuf. Jadi sekiranya Yusuf berzina, Yusuf telah merosakkan hukum Allah terhadap dirinya. Dan sesiapa sahaja yang merosakkan hukum Allah ke atas dirinya, maka dia sudah sebagai orang yang zalim di sisi Allah. Maka orang zalim tidak akan dapat kejayaan.
Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-rahman rabbi. Sesungguhnya berkeinginan sungguh, ini sungguh besar keinginan perempuan tersebut terhadap Yusuf alaihissalam. Ini berkeinginan dengan begitu mendalam perempuan tersebut terhadap Yusuf alaihissalam, dan Allah beritahu Yusuf pun juga mempunyai keinginan dan berkeinginan juga Yusuf itu terhadap perempuan tersebut. Laula arwa'a burhan rabbi, sekiranya tidak Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya ini tanda-tanda kebesaran Allah, dari qudratullah ataupun takwa, kekuatan. Sekiranya Allah tidak memperlihatkan kepadanya ini kekuatan, tidak menguatkan hati Yusuf di waktu itu, nescaya Yusuf pun berzina. Jadi Allah beritahu Yusuf adalah rasul. Jadi menggoda Yusuf ini bukan kepada malaikat, kepada manusia. Manusia. Jadi tuan-tuan, Allah beritahu begitu berkeinginan perempuan tersebut untuk berzina dengan Yusuf, dan Yusuf pun sama berkeinginan untuk berzina dengan perempuan tersebut. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bantu Yusuf, menguatkan Yusuf dengan keimanan ataupun takwa dalam hati baginda. Kadzalika linasrifa an Yusuf wal fasya. Demikianlah kami memperalihkan, demikianlah kami menyelamatkan Yusuf itu daripada kejahatan dan dosa. Innahu min ibadina shalihin al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu adalah dari kalangan hamba-hamba kami yang suci, mukhlas. Jadi kita sambung ayat ke-25. Sebelum kita berhenti ayat ke-24, insyaallah kita sambung ayat ke-25 surah Yusuf. Wastabaqal baba wa qattat qamisahu min duburin wa anta ya sayyid hadha al-bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adabun alim. Telah bersegera kedua-duanya, yakni Yusuf dan juga Zalika, isteri Menteri Al-Aziz itu. Jadi mereka berdua berada dalam bilik. Mereka berdua berada dalam bilik. Di waktu itu suami tidak ada. Dan perempuan tadi telah tutup semua pintu bilik. Mana tidak ada orang nampak waktu itu. Jadi peluang mereka untuk melakukan maksiat cukup besar. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Yusuf AS ini tentang bahaya zina dan juga kefahaman Yusuf terhadap perkara ini, maka Yusuf dengan takwa yang ada dalam hatinya tak mahu tunduk kepada godaan perempuan tersebut. Maka tindakan yang dilakukan oleh Yusuf melarikan diri untuk keluar daripada bilik. Perempuan tadi ditutup pintu bilik. Yusuf nak lari keluar daripada bilik. Lari keluar. Apabila Yusuf lari keluar, maka dikejar oleh perempuan tersebut. Sebab itu Allah guna kalimah wastabaqa, seperti berlari, seperti berlumba. Wastabaqa macam berlumba, bersegera. Jadi Yusuf bersegera untuk ke pintu bagi menyelamatkan dirinya daripada perempuan tersebut, nak keluar daripada diri tadi. Tapi perempuan tadi bersegera berlari untuk tangkap Yusuf. Cuba untuk menahan Yusuf. Jadi kedua-duanya berlari melakukan perbuatan sama. Tapi tuan-tuan, perbuatan sama matlamat tidak sama. Jadi Allah Ta'ala nak syarat kepada kita, satu perbuatan yang sama, tapi hakikat dua perbuatan yang zahirnya nampak sama, tapi hakikatnya tidak sama. Dan begitulah keadaan perbuatan manusia. Perbuatan manusia zahir nampak sama, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak sama. Jadi kita nampak si A dengan si B dua-dua solat, si A solat, si B solat, dua-dua sama, 4 rakaat sama-sama 4 rakaat. Si A solat dapat pahala penuh, si B solat bukan dapat pahala apa-apa, dapat celaka daripada Allah. Dapat kecelakaan daripada Allah. Solat tapi celaka. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala wa yudil musallin. Kecelakaan bagi orang solat. Mana orang solat celaka juga. Tak solat lebih celaka. Dan yang solat celaka, tak solat lebih celaka. Jadi dan begitulah semua perbuatan manusia ni. Nampak sama. Kita datang masjid, kalau kita pun datang masjid, sama-sama datang masjid tu kan. Kalau kita datang masjid,
pulang masjid bawa pahala hapus dosa. Kan? Kita datang masjid pahala tak boleh dosa tambah. Ya. Sama juga perbuatan antara Zalika dan juga Yusuf AS ini, mereka melakukan perbuatan sama. Dua-dua berlari. Tapi berlari Yusuf dapat pahala, berlari perempuan tadi dapat dosa. Ya. Sebab Yusuf berlari kerana patuh pada perintah Allah untuk menyelamatkan diri bagi menjaga hukum Allah kata dirinya. Adapun perempuan tadi berlari untuk menarik kemurkaan Allah, jadi untuk zina. Jadi tuan-tuan bila sampai di situ, dia telah halang Yusuf. Kaedah dia halang, tuan-tuan, dia tarik baju Yusuf, pegang baju Yusuf. Pertama dia pegang. Yusuf nak lari, dia lari. Ya. Allah beritahu, "Wattaqul ghar." Kedua-dua mereka ini menuju ke pintu. Wa qaddas qamisuhu min dubur. Dan perempuan tadi telah menarik baju Yusuf sehingga koyak. Perempuan tadi telah menarik baju Yusuf sehingga koyak. Dia tarik itu untuk halang. Ya, untuk halang Yusuf supaya tidak lari dan juga untuk menjadikan Yusuf tertunduk kepada nafsu dia. Ya. Jadi tali itu di sebelah belakang. Mana Yusuf ke arah depan, dia ke belakang. Jadi pegang di baju Yusuf kita tarik. Ya. Begitu sekali kuat sekali kolong. Begitu sekali kuat sehingga perempuan tadi tarik Yusuf AS untuk berzina. Ya, untuk berzina. Ya, sehingga koyak. Apabila sampai di pintu, ya, di pintu, maka pintu tadi dibuka. Ya, dibuka oleh suami dia, suami perempuan tadi. Mana kedatangan suami luar jangkaan. Tak sangka suami itu ada waktu. Ya, biasa suami tak ada. Mana perancangan jahat ni kadang-kadang tuan-tuan dia tersalah juga. Ya. Jadi kita rancang tak ada pukul 2 suci. Disangka tak ada polis juga kan. Nah, bila sampai waktu itu kenduri, kadang-kadang tertangkap itu. Salah jangan. Jadi perbuatan jahat ni tak semestinya tepat. Memang ada perancangan, tapi tak semestinya tepat perancangan itu. Mungkin tersalah juga. Jadi dia rancang untuk kalau Yusuf di waktu suami tak ada tu, maknanya tak tepat. Mana di luar jangkaan tiba-tiba suami balik. Mana kepulangan suami luar jangkaan itu dia. Jadi apabila dia kedua-duanya mendapati Yusuf dan juga isteri tadi, wa al-fayan sayyidaha al-bar, dan kedua-duanya mendapati ya tuannya, yakni suami kepada perempuan tadi. Suami dia itu berada di pintu. Tiba-tiba ada di pintu. Keadaan baju Yusuf sudah terkoyak. Jadi tuan-tuan tengok, kita baca ayat ini, kita baca kisah ini, ya. Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita, ya. Jadi perempuan ini, ya, dia sanggup buat apa saja. Perempuan ini, kerana nafsu dia sanggup buat apa saja. Ya, dia sanggup buat apa saja bagi menekan nafsu dia. Ya. Tetapi apabila nafsu dia, kehendak dia hilang, ya, maka lahir di situ kelicikan perempuan. Jadi di sini Allah Taala zahirkan kelicikan wanita. Kelicikan wanita dalam melakukan maksiat. Jadi perempuan lebih licik dalam maksiat. Ya, perempuan lebih licik dalam maksiat. Perempuan yang apabila hati dia rosak, dia lebih bahaya daripada lelaki. Ya, kekuatan wanita. Daripada surah Yusuf ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala zahir kekuatan perempuan. Sebab tu bahagia perempuan tu kan. Yang baik-baik. Ada isteri ni. Ya. Isteri kita. Ya. Kita boleh harus semua orang. Boleh harus semua orang. Dekat pejabat tu kita boleh harus semua orang. Ya. Tapi isteri kita ni kita boleh harus. Kan? Isteri kita tu dia jaga pintu saja. Lemah tu kita. Kita baca surah Qasas. Surah Qasas tuan-tuan, surah Qasas juzuk yang ke-21 kalau tak salah saya.
Allah Subhanahu wa taala zahirkan Firaun. Firaun pemerintah yang paling zalim di dunia ini. Dia telah arahkan semua tentera dia bunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Kan? Dia arahkan semua. Apa bagi tentera-tentera dia bunuh anak Bani Israel. Tapi apabila isteri dia arah dia tak boleh buat apa. Senyap saja. Kan? Itu perempuan. Ya, apabila bayi Musa AS di waktu itu masih lagi bayi, kan? Musa masih lagi bayi, sampai di sana, ya, Asia isteri pada Firaun, dia tengok bayi tersebut, dia kata kepada Firaun, wahai Firaun, la taqtuluhu, kamu jangan bunuh dia. Tengok arahan perempuan kita, arahan perempuan, la taqtuluhu, kamu jangan bunuh Musa, kamu jangan bunuh bayi ini. Asal yang fa'ala kau nak tertahu. Mudah-mudahan bayi ini dapat memberi manfaat kepada kita, ataupun kita dapat jadikan dia anak angkat. Sebab mereka berdua tidak ada anak. Jadi tuan-tuan, Asia bagi arahan gitu saja. Firaun tak dibunuh. Kan? Manusia bunuh semua budak lelaki, bayi lelaki dia bunuh semua. Tapi Musa dia tak bunuh. Sebab apa? Sebab Asia itu halal. Disebabkan dia tak bunuh bayi itu, tuan-tuan, hancur kerajaan. Ya. Mana semua bayi yang dibunuh itu silap awal. Bayi yang dia patut bunuh, dia tak bunuh, tuan-tuan. Bayi yang patut bunuh itu, dia besar dalam tanah sendiri. Kan? Mana di antara ramai-ramai bayi yang dia patut bunuh itu Musa. Tapi bayi yang patut dia bunuh itu dia tak bunuh. Bahkan dia sendiri membesarkan bayi tersebut. Kan? Rupa-rupa, tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Asia? Ayat asal yang fa'ala. Mudah-mudahan bayi ini memberi faedah kepada kita. Memang bagi faedah, bukan? Apa dia faedah dia? Menghancurkan kerajaan Bani. Kan? Jadi Firaun ini, tuan-tuan, dia melakukan satu pentadbiran merosakkan dirinya sendiri. Pentadbiran menjatuhkan dirinya sendiri. Kan? Kenapa, tuan-tuan? Sebab dia dengar cakap isteri dia. Kan? Dia dengar cakap Asia, tuan-tuan. Cuma tuan-tuan cakap Asia itu bagus. Kan? Begitu juga tuan-tuan, mana-mana pemerintah dengar cakap gini, hancur tuan-tuan. Ya, mana-mana pemerintah, kalau bini masuk campur tuan-tuan, hancur tuan. Kan? Dia kena jadi seperti Perdana Menteri kita Mahathir tuan-tuan. Bini tak ada campur. Bini tak ada campur tuan. Bahkan bini dia tak tahu apa pun dia buat. Ikut saja. Ni apabila masuk campur tuan-tuan, rosok negara. Tu. Jatuh negara. Kan. Itu isyarat dia. Allah tak lagi. Kita tak dapat. Cuma Allah tak lagi nak sebut begitu. Kamu fikir sendirilah. Kita dapat tahu. Kita berada tafsir Quran. Ya. Firaun hancur tuan-tuan kenapa? Kenapa dia dengar cakap bini dia. Cuma kehancuran Firaun itu memberikan kebaikan kepada kita. Tapi Allah sudah isyaratkan kepada kita begitu. Sama juga tuan di sini pun. Ulama kata di Muslim seperti tidak ada lima, tuan. Seperti tidak ada lima. Ini kekuatan isteri, tuan. Kita di sini kekuatan perempuan daripada surah Yusuf ni Allah Taala zahirkan. Ya. Manusia ni galah macam-macam tuan, tapi isteri dia tunduk. Dia tunduk. Tak kira apa. Kan. Isteri dia lebih hebat lagi, tuan. Orang lain kalau dijabat orang takut semua pada dia. Tapi di rumah kecukup dengan isteri, tuan-tuan. Tu. Ya. Jadi apabila dia terserempak saja, tengok betapa licik dia perempuan. Terserempak saja dengan suami dia. Kan? Apa dia kata? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adabun alim. Wahai suamiku, tidak ada balasan bagi sesiapa yang nak memusnahkan, sebagai sesiapa yang berbuat jahat dengan isteri kamu. Tidak ada balasan. Kita baca ya. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adabun alim. Tidak ada balasan kepada sesiapa yang ingin melakukan kejahatan kepada isterimu, merosakkan maruah isterimu, melainkan dia patut dipenjara dan dia dihukum azab.
Kan? Dia beritahu pada isteri dia. Isteri perempuan tadi. Isteri tadi beritahu pada suami dia. Apabila terserempak, kadang-kadang kecil itu tuan-tuan terus. Kan? Dia zahirkan perancangan dia. Hebat. Kan? Padahal yang bersalah dia nak buat jahat itu apa dia? Dia sendiri. Yang nak buat jahat itu dia sendiri. Tapi tuan-tuan apabila terserempak dalam situasi itu, dia kata pada suami dia, tidak ada balasan kepada sesiapa yang nak buat jahat kepada isteri kami. Melainkan dia patut dipenjarakan dan diazab. Yang ini disebab azab besar ini disebab dengan watan. Kata Yusuf, tengok pembelaan Yusuf. Kan? Jadi apabila sesuatu kebenaran itu diduga, kebenaran sebenar tuan-tuan, isteri itu yang salah. Isteri itulah yang ajak berzina, yang ingin berzina dengan Yusuf. Bukan Yusuf yang ingin berzina dengan perempuan tadi. Perempuan tadi ingin berzina dengan Yusuf. Itu kebenaran. Kebenaran sebenar tuan-tuan, perempuan yang ingin menggoda Yusuf. Tapi kebenaran itu diperlihat bahawa Yusuf itu ingin menggoda perempuan tadi. Jadi dilihat oleh menteri tadi bahawa Yusuf yang bersalah. Jadi apabila sesuatu kebenaran ini didustakan, dikhianati, maka Yusuf telah ajar kepada kita kamu kena tegakkan kebenaran. Tegakkan kebenaran. Jadi kebenaran benar perlu sama ada diterima atau tidak diterima, itu masalah lain. Menang atau kalah itu masalah lain. Dan apabila sesuatu kebenaran itu dicerobohi, dicabuli, maka tuntutan adalah tuntutan kepada hamba Allah ini untuk membela kebenaran itu. Jadi Yusuf tuan-tuan dia tidak diam. Yusuf dia tidak mencik tuan-tuan. Dia bertahukkan sebenar. Qala ya rawadatni, kata Yusuf AS, dialah sebenar. Yang telah menggoda aku. Yang telah menggoda aku untuk menundukkan nafsu dia, untuk menundukkan nafsu aku pada dia. Qala ya rawadatni an nafsi. Kata Yusuf, dialah sebenarnya yang telah menggoda menuntut aku supaya aku ini tunduk kepada nafsu dia. Itu pembelaan Yusuf AS. Jadi tuan-tuan, isteri dia kata Yusuf yang salah. Yusuf membela diri, Yusuf membela dirinya bahawa dia kata dia tidak salah, yang salah sebelah adalah isteri kamu sendiri. Dia yang salah. Bukti tak ada, salah lagi. Maka di waktu itu tuan-tuan tidak boleh dibuat keputusan. Tidak boleh dibuat keputusan. Sebab tidak jelas siapa sebenarnya salah. Sekiranya tuan-tuan Yusuf tidak membela, tidak membela kebenaran tersebut, mungkin dilihat Yusuf terus bersalah. Tapi kerana Yusuf membela dirinya, bahawa dia tidak bersalah, maka tidak ada keputusan yang dapat dilihat oleh menteri itu siapakah sebenarnya yang bersalah. Sama ada isteri dia ataupun Yusuf itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala zahirkan seorang saksi. Seorang saksi ini tuan-tuan, saksi pada ucapan, bukan saksi pada penglihatan. Jadi ucapan dia pun menjadi saksi. Jadi ucapan itu menjadi saksi. Yang mana tuan-tuan saksi ini, walaupun banyak tafsiran ulama tentang siapa saksi ini, sebenarnya itu tak penting. Ada yang kata bayi, ada yang kata ini, ada yang kata ini, itu tak penting. Yang penting ucapan saksi itu adalah yang paling penting. Jadi tuan-tuan menteri sendiri pun tak pernah berfikir bagaimana nak selesai masalah ini. Menteri sendiri pun tak reti nak selesaikan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala zahirkan manusia biasa sebagai saksi. Semua manusia ini daripada keluarga isteri dia sendiri, tuan-tuan. Sepatutnya apabila kita kata sepatutnya saksi dia yang bersaksi daripada keluarga isteri dia patut bela perempuan lagi. Sebab keluarga perempuan tadi, bukan keluarga Yusuf. Yusuf tidak ada keluarga di situ, tuan-tuan. Yusuf berseorangan. Jadi yang menjadi saksi di situ adalah keluarga perempuan tadi. Sebab itu dia membela. Ada yang bersaksi, tuan-tuan. Saksi ini sifat yang utama yang keluar daripada saksi adil. Dan dia apabila dia bersaksi sesuatu, dia kena bersaksi dengan adil, tidak berpihak pada siapa-siapa. Jadi ucapan dia itu ucapan yang adil. Jadi menteri sendiri pun tak reti nak selesai masalah ini, tak terfikir.
Secerdik-cerdik menteri pun tak terfikir. Kan, rakyat yang biasa ini tuan-tuan yang cerdik lagi. Sebab itu tuan-tuan, daripada sini isyarat bahawa tak semua yang berada di atas semua cerdik tuan-tuan. Kan, tak semua menteri-menteri, pemerintah-pemerintah cerdik. Kadang-kadang pandangan rakyatnya lebih matang. Kan, dan mereka kena dengar tuan-tuan. Mereka kena dengar pandangan rakyat, pandangan orang bawah. Kan, sebab kadang-kadang pandangan mereka sendiri tok semua tuan-tuan. Kadang-kadang ngarut saja. Jadi menteri tuan-tuan, ya, dikatakan menteri ada PhD, dapat pointer tinggi tuan-tuan, tapi kenyataan-kenyataan bodoh semua keluar. Ya, kita boleh fikir sendiri tuan-tuan. Rakyat yang tidak ada PhD lebih cerdik lagi. Tak reti tuan-tuan mereka. Jangan mereka tuan-tuan. Sebab itu mereka ni nak jadi menteri jadi, tapi semua dengar tuan-tuan pandangan-pandangan rakyat orang bawah. Ya, supaya selesai masalah. Jadi tuan-tuan, menteri itu tak tahu bagaimana nak menentukan siapa salah. Sehinggalah tuan-tuan, lahirnya saksi. Apabila saksi ini memberi kenyataan, memberi cara penyelesaian tersebut, baru dia bilang siapa sebenarnya salah. Kan? Jadi siapa saksi itu tak penting, yang penting ucapan saksi tadi. Jadi kata salah tuan, wa syahida syahidun min ahliha, maka bersaksi seorang saksi. Maka telah bersaksi seorang saksi terhadap perkara ini sebab tidak jelas siapa sebenarnya salah. Maka datanglah seorang saksi ini memberi penyaksian. Penyaksian bukan kerana tengok, penyaksian idea. Kamu fikir ini cara penyelesaian dia. Jadi ucapan itu adalah sebagai saksi. Wa syahida syahidun min ahliha, telah bersaksi seorang saksi dari keluarga perempuan tadi. Jadi ucapan dia itu adalah ucapan adil. Kalau saksi itu tidak adil, sudah tentu dia akan membela perempuan tadi, betul tak? Sebab dia adik-adik, keluarga perempuan tadi. Kita sudah tentu akan membela keluarga kita, betul tak? Ya, tapi kerana kebenaran ini dan apabila kita dipanggil menjadi saksi, kita tidak akan membela siapa-siapa, betul tak? Kalau yang bersalah itu keluarga kita tidak akan bela orang salah, betul tak? Walaupun keluarga kita sendiri pun kita tetap akan memberi penyaksian yang betul. Ya. Jadi tuan-tuan, kata saksi tersebut, ingkana qamisu, sekiranya baju Yusuf itu quddamin qubuli, ya, koyak sebelah depan. Sekiranya baju Yusuf itu koyak sebelah depan. Tengok ya, ada idea dia. Menteri tak terfikir tuan-tuan, saksi itu bagi idea. Kan? Sekiranya baju Yusuf itu koyak sebelah depan, fasarakat, maka benarlah ucapan perempuan tadi bahawa Yusuf itu salah. Kan? Wa huwa minal kadhibin, dan maka benarlah ucapan perempuan tadi, kan, apa yang dikatakan oleh perempuan tadi bahawa Yusuf itu ingin menggoda dia. Wa huwa minal kadhibin, dan Yusuf itu berdusta. Kan? Maknanya yang betul tu ucapan perempuan, ucapan Yusuf itu dusta. Kan? Yang mana perempuan itu tuduh Yusuf itu ingin menggoda dia. Yusuf kata, bukan aku yang goda dia yang goda aku. Kan? Jadi ucapan apa yang betul, tengok keadaan yang berlaku pada Yusuf. Sekiranya baju Yusuf itu koyak sebelah depan, maka itu menunjukkan bahawa Yusuf yang ingin menggoda perempuan tadi. Wa in kana qamisu qudda min duburi, sekiranya baju Yusuf itu koyak sebelah belakang. Sekiranya baju Yusuf itu koyak sebelah belakang, fakadabat, maka dustalah ucapan perempuan tadi. Wa min al-qadiqin, dan Yusuf adalah dari kalangan orang yang benar. Jadi tuan-tuan, sekiranya baju Yusuf itu koyak sebelah belakang, maka jelaslah yang menggoda sebenar itu adalah perempuan tadi, bukan Yusuf, perempuan tadi. Kan? Jadi daripada ucapan saksi ini, jadi ucapan itu terima akal, tuan-tuan. Walaupun saksi itu tak tengok, tapi ucapan itu terima akal, boleh kita guna sebagai hujah. Hujah lagi dalam penghakiman. Maka di situ tuan-tuan, daripada saksi inilah maka jelas siapa sebenarnya yang bersalah, tuan-tuan. Siapa sebenarnya yang bersalah. Ya. Falamma ra'a qamisuhu, apabila Menteri Al-Aziz tadi melihat bahawa baju Yusuf itu qudda min dubri, koyak sebelah belakang, jelaslah. Daripada idea saksi tadi,
maka menteri tadi dapat tahu. Sebenarnya dia tidak tahu mana siapa bermasalah. Jadi apabila dia tengok dia guna pakai idea daripada rakyat dia itu tuan-tuan, yang juga merupakan keluarga isteri dia sendiri tadi, maka dia dapat tahu sebenarnya tuan-tuan yang bersalah itu siapa dia? Isteri dia. Jelas tuan-tuan. Mana isteri dia lah yang nak menggoda Yusuf tadi. Kan? Lalu dia berkata kepada isterinya, qala innahu min kaidikunna, sesungguhnya ucapan kamu tadi. Di sini kita dapat maksud tadi. Maka setelah mana menteri tadi mendapati bahawa yang bersalah sebenarnya itu adalah isterinya, maka dia berkata kepada isterinya, sesungguhnya ucapan kamu yang mana kamu telah berkata tidak ada balasan. Tadi kan dia kata tadi, tuan-tuan tak faham baik ya. Jadi tadi isteri dia kata, tuan-tuan, tidak ada balasan apabila dia terserempak dengan isteri tadi kan, dengan suami dia kata tidak ada balasan kepada orang nak buat jahat kepada isteri kamu, melainkan dia kena penjara. Kan? Dia kena penjara dan dia kena azab. Kan? Itu adalah perancangan ataupun idea isteri dia. Jadi tuan-tuan, pada ketika itu jelas, menteri tadi jelas bahawasanya ucapan isteri dia itu tuan-tuan, kan? Dia kata macam mana? Min kaidikunna, sesungguhnya ucapan kamu itu merupakan perancangan jahat kamu. Perancangan jahat kamu. Kenapa perancangan jahat? Sebab kamu yang bersalah, kamu minta Yusuf dihukum. Kan? Sebenarnya kamu yang melakukan kesalahan, kamu minta Yusuf yang tidak bersalah itu dihukum. Tengok tuan-tuan. Dalam surah Yusuf itulah Allah Subhanahu wa taala nak zahirkan kepada kita tuan-tuan, ya, bahawasanya berapa ramai di kalangan kita ini tuan-tuan yang melakukan kesalahan, tetapi tuan-tuan yang melakukan kesalahan itu terlepas, yang tidak bersalah, yang tidak melakukan kesalahan itu tuan-tuan dihukum sebagai salah. Kan? Dihukum sebagai salah. Sebab itu kita akan tahu tuan-tuan, akan datang ini beberapa ayat nanti kita akan dapat mengetahui Yusuf di penjara. Yusuf akhirnya masuk penjara. Yusuf langsung tak bersalah tuan-tuan, masuk penjara. Isteri dia yang bersalah tuan-tuan terlepas duduk dalam istana. Kan? Ini sebagai isyarat sesiapa sahaja yang berada dalam penjara tuan-tuan, sebenarnya dia bukan bersalah. Maksud tak semua. Kita kena tahu tuan-tuan, tak semua orang yang berada dalam penjara itu adalah yang bersalah. Apabila ulama tersebut sebut, apabila ada kisah Yusuf dalam Quran, ini menunjukkan satu dalil dan isyarat bahawasanya tidak semua mereka yang berada dalam penjara itu adalah pesalah ataupun penjeraya. Dan tidak semua yang berada di luar daripada penjara ini adalah orang yang betul, yang tidak bersalah. Berapa ramai manusia yang bersalah itu yang berada di luar, dan berapa ramai yang tidak bersalah ini adalah penjara. Ketidakadilan ataupun kezaliman yang berlaku di dunia ini. Kan? Memang itu penjara. Kita akan dapat tahu nanti. Ya. Falamma ra'a qamisuhu, apabila menteri tadi melihat baju Yusuf ini terkoyak dari sebelah belakang, qad qudda min dubur, qala innahu min kaidikunna, sesungguhnya lalu dia berkata kepada isterinya, sesungguhnya ucapan kamu sebentar tadi merupakan perancangan jahat kamu. Inna kaidakunna 'azim, sesungguhnya perancangan kamu itu, perancangan jahat kamu itu betul-betul besar. Agar sesungguhnya perancangan kamu wahai isteriku betul-betul besar, bahaya sungguh tuan-tuan. Sebab kalau tidak buat memang Yusuf kena penjara. Dan memang kita tengok tuan-tuan begitu perancangan perempuan tadi, akhirnya Yusuf kena penjara. Jadi di surah Yusuf kita kena faham betul. Ya, belajar banyak istimewa kita dapat. Kemudian tuan-tuan dia kata kepada Yusuf, Yusuf a'rid an hadza wastaghfir li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Tengok tuan-tuan. Ya, sebab saya sebut tadi, ya, kuasa ada tuan-tuan. Tapi apabila berkaitan dengan isteri, senyap saya tak nak buat apa. Jadi dia kata kepada Yusuf, wahai Yusuf, Menteri Al-Aziz tadi kata kepada Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadza, kamu jangan peduli semua ini. Ya, jangan peduli semua ini. Jadi tinggalkan perkara ini. A'rid an hadza, tinggalkan perkara ini. Dan jangan kamu cinta pada orang lain. Itu saja. Hukuman pada Yusuf tuan-tuan, kan?
Hukuman pada Yusuf suatu nasihat, satu pesanan, ya, diberikan kepada Yusuf. Ia tidak bersalah. Kata, kamu tinggalkan kali ini, jangan kita berdagang. Lepas, mula-mula. Kemudian untuk isteri dia pula, wastaghfiri li dzambik. Wahai isteriku, ya, mohon ampunlah kepada Allah. Ya, minta ampunlah kepada Tuhan di atas kesalahan kamu. Ya, innaka kuntum minal khati'in. Sesungguhnya kamulah yang betul-betul bersalah. Ya, jadi kamu minta maaf saja, minta ampun kepada Allah. Itulah dia. Hukuman untuk isteri setelah mendapati isteri itu bersalah. Tuan-tuan, menteri tadi apabila mendapati isteri dia bersalah, itu saja hukuman dia bagi. Kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Seandainya Yusuf bersalah, tuan-tuan, terus dia akan hukum. Ulama tafsir kata, kalau Yusuf didapati bersalah, tuan-tuan, sudah tentu permintaan isteri dia tadi yang minta Yusuf itu dihukum, kan, untuk dipenjara ataupun disepak, tuan-tuan, pasti semua, tuan-tuan. Sebab Yusuf memang salah. Tapi bila hukuman diadili, kan, maka dia dapati yang bersalah itu isteri dia. Setelah mana dia dapati isteri yang bersalah, tuan-tuan, sepatutnya isteri itu kena sebab, tuan-tuan, mengikut undang-undang Mesir pada ketika itu, kan, ataupun dipenjara. Tapi tidak dijatuhkan hukuman itu sebab apa? Sebab isteri dia sendiri, tuan-tuan. Kezaliman dalam pentadbiran. Kan, suatu payung, tuan-tuan, mentadbir negara itu payung. Ya, bila terlibat dengan adik-beradik kau, kita kata anak-anak sendiri kau, tuan-tuan, isteri, keluarga dan sebagainya itu, dia kata begitu. Kan? Maka kita akan membuat satu hukuman yang tidak adil. Ya, tidak adil. Innaka kuntum minal khati'in. Sesungguhnya kamu, wahai isteriku, betul-betul kamulah sebenarnya yang bersalah. Ya. Terhadap Yusuf. Kamu dah sebenarnya bersalah terhadap Yusuf. Wa qala niswatun fil Madinah. Jadi cerita tentang perempuan tadi menggoda, ya, Yusuf. Perempuan tadi, tuan-tuan, perempuan Yusuf itu sebagai hamba, sebagai kita panggil apa? Pekerja. Orang kata koli, tuan-tuan. Koli ni apa istilahnya? Mana hamba lah, itu hamba, tuan-tuan. Dia hamba. Ya, macam anak akak. Sebab dia ambil daripada kecil lagi. Dia panggil Yusuf, tuan-tuan. Kan? Sebab Yusuf pada asalnya waktu dia kecil, dia dibawa oleh, kau tuan-tuan dah tak ingat dah cerita. Banyak sekali kuliah sebulan sekali, tuan-tuan, jadi lupa dah cerita. Kan? Jadi sebelum ni saya sudah cerita, tuan-tuan, bahawa Yusuf dibawa oleh pedagang, kan? Apa panggil saudagar, kan? Apa panggil peniaga, musafir, orang musafir. Jadi dia bawa Yusuf tu pergi ke Mesir. Jadi dia telah jual Yusuf ini kepada yang beli Yusuf itu, tuan-tuan, inilah isteri Menteri Kewangan tadi telah membeli Yusuf. Jadi dia telah pelihara Yusuf di sini besar, tuan-tuan, 40 tahun lebih. Kan? Dan sini besar, tuan-tuan. Jadi dia telah berada dengan Yusuf lama, tuan-tuan. Lama. Sehinggalah berlaku peristiwa ini di mana kan, isteri tadi telah jatuh cinta kepada Yusuf alaihissalam. Kan? Sebab apabila dia tengok Yusuf tu handsome dah, tuan-tuan. Kecil dulu tak apa handsome, kan? Besar ni lagi handsome. Jadi dia jatuh cinta, tak kira. Kan? Walaupun sudah ada suami dah, tuan-tuan, tapi kerana nafsu dia tak peduli. Suami, tuan-tuan. Jadi nafsu tu penting. Ya. Jadi apabila telah berlaku godaan untuk berzina ini, maka setelah itu tersebar di kalangan isteri-isteri menteri-menteri yang lain. Bukan tersebar seluruh Mesir, tidak. Kan, tersebar di kalangan beberapa orang isteri-isteri menteri-menteri yang lain. Jadi menteri ini menteri kewangan. Jadi dia banyak macam kita lah, tuan-tuan. Dia ada perdana menteri, lepas tu menteri-menteri yang lain. Jadi di Mesir ni jadi menteri kewangan. Raja lain, tuan-tuan. Kan, raja lain. Kan, pemerintah Mesir itu lain. Kan, ini menteri dia. Jadi tuan-tuan, di kalangan menteri yang lain ini dia ada isteri dia, dan tersebar berita bahawasanya isteri menteri kewangan ini telah menggoda hamba dia ini, tersebar juga, tuan-tuan. Kan. Sebab itulah apabila tersebar saja berita ini kepada isteri-isteri menteri-menteri yang lain, mereka ni berkata, waqala nisbatun, berkata isteri-isteri, ya, perempuan-perempuan, disebut perempuan-perempuan,
perempuan-perempuan, isteri-isteri, menteri-menteri Mesir pada ketika itu. Mereka biasalah perempuan atau bila tersebar suatu berita ni dia bapak-bapak ni. Bapak-bapak, kalau bahasa kita tu lah bapak-bapak itu. Cerita lah, ngumpat kadang-kadang. Mula lagi ngumpat kadang. Apa kata mereka? Waqala Nabi berkata perempuan-perempuan di mana? Perempuan-perempuan di mana? Mesir ketika itu. Apa dia kata? Imratul Aziz. Imratul Aziz juga bila kataha an-nafsi. Ya, isteri menteri Al-Aziz telah menggoda hamba dia. Ini ucapan memperendahkan. Kan? Jadi ayat itu ucapan ni Imratul Aziz juga bila kataha an-nafsi. Isteri Al-Aziz macam kita kan? Kalau bahasa kita kan, kamu tak dengar kan? Kan? Kamu tak dengar kan? Isteri menteri kewangan. Zina dengan apa? Zina dengan hamba di sini. Jadi tuan-tuan, dia sebagai adat Mesir, ada adat. Apabila berlaku situasi begini, isteri yang berpangkat menggoda hamba ni satu kaedah yang cukup sah, tuan-tuan. Satu kaedah yang cukup sah di kalangan masyarakat Arab. Tak patut berlaku begitu, tuan-tuan. Kan? Kalau sekiranya godaan itu berlaku yang setara, sama-sama anak menteri tak apa. Kan? Dia tidak terlalu aib lah. Tapi kalau berlaku dia isteri menteri ini berpangkat menggoda hamba dia sendiri, ini tuan-tuan, dan dia perempuan. Kan? Bertentangan dengan adat lah. Sepatutnya lelaki yang goda perempuan, ini perempuan yang goda hamba dia sendiri. Jadi mengaibkan, memalukan tuan-tuan. Kan? Tersebar berita begini tuan-tuan, sehinggalah sampai kepada isteri perempuan sendiri tadi. Sampai berita kepada dia sendiri. Kan? Jadi tuan-tuan, dia kata Imratul Aziz itu berupa nafsi. Ya, isteri menteri Aziz ini telah menggoda hamba-Nya. Telah menggoda hamba-Nya, telah cuba untuk menundukkan hamba-Nya itu pada nafsunya. Ya, ucapan mengaitkan. Qala syarafaha hubba, benar-benar perasaan cinta. Benar-benar perasaan cinta itu telah meliputi hati dia. Sungguh dahsyat cinta. Kan? Benar-benar perasaan cinta tu yang mendalam telah meliputi hati dia. Pada cinta ni telah menguasai diri dia sendiri. Sehingga dia tak peduli dah suami dia dan dia akhirnya menggoda hamba dia sendiri. Inna lanaraha, sesungguhnya kami melihat. Kan? Jadi kita tengok dia ni, bahasa saya cerita bahasa saya, bahasa Kelantan kita. Kan Kelantan ni. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya kita tengok dia ni, kan, perempuan ni betul-betul buat kesilapan yang besar. Dia pada sendiri kesesatan yang jelas. Itu maksud asal. Mana dia silap dia buat itu. Tak patut dia buat begitu. Sebagai seorang isteri kepada menteri, tak patut dia ni menggoda hamba dia. Kan, mana silap dia, mana sesat sungguh. Sesatlah, tersalah. Sesat dia tersalah. Apa yang telah dilakukan oleh perempuan tadi itu adalah satu kesilapan. Kan? Jadi kadang-kadang kalau kita tengok terjemahan ini, dia tak berapa sedap dengan terjemahan itu. Dia kena, kalau saya orang Kelantan, tapi itu ada oleh kerana tidak ada orang Kelantan. Kalau kita orang Kelantan ni sama-sama Kelantan ni lagi tak lah. Sama-sama Kelantan. Kita ada bahasa kita sendiri untuk kita perjelaskan. Ya? Mana sesungguhnya perempuan tadi itu betul-betul melakukan kesilapan. Inna lanaraha, sesungguhnya kami telah melihatnya, yakni perempuan tadi, fi dhalalin mubin, betul-betul dalam kesilapan yang telah. Jadi dalal itu adalah kesilapan yang terang dan nyata sekali. Bahawa dia itu menggoda isteri Al-Aziz. Falamma sami'at, kita baca sudah. Apa yang dilakukan oleh perempuan tadi? Falamma sami'at bi makrihinna, apabila isteri Al-Aziz tadi, perempuan tadi, mendengar berita-berita tempatan tentang diri dia. Pada apabila dia dengar berita daripada perempuan-perempuan, isteri-isteri menteri-menteri yang lain itu cerita pasal ni, tuan-tuan. Apabila dia dengar, dia buat satu perancangan. Dia buat satu perancangan bijak. Kan? Falamma sami'at makrihinna, apabila isteri Al-Aziz itu mendengar berita-berita mengumpat tentangnya itu, apa dia buat, tuan-tuan? Apa dia buat? Isteri Al-Aziz tadi arsalat ilaihinna
dia telah mengutuskan utusan, dia telah utuskan jemputan. Mana dia telah menjemput, arsalat ilaihi ni, mana dia telah menjemput. Kaedah menjemput ni ikutlah atas surah apa tuan-tuan, hantar utusan tu. Yang penting jemput. Dia telah menjemput isteri-isteri menteri yang ramai-ramai tadi semua tuan-tuan ke rumah dia. Kan? Ke rumah dia. Untuk suatu majlis. Mana dia buat majlis. Jadi majlis itu dia adakan khusus untuk ajak semua perempuan-perempuan tadi. Kan? Wa'atalat lahunna muttaka'an, dan dia telah menyediakan dalam majlis itu suatu pentas. Muttaka'an itu apa? Satu tempat menyandar. Muttaka'an tempat menyandar. Kan? Suatu tempat menyandar yang ada mata yang selesa lah. Cuma ditendaki di sini tuan-tuan, tempat menyandar ni bukan tempat menyandar saja. Pada suatu keadaan yang di dalam majlis itu dia ada kerusi untuk duduk menyandar dan dia ada pentas, tuan-tuan. Kan? Suatu lah sebagai ulama menyebut muttaka'in pada pentas. Pada suatu tempat yang akan dilalui oleh Yusuf. Jadi tuan-tuan di situ dia buat majlis khusus, sebagai satu perancangan dia, setelah mana dia dengar berita tentang umpatan tadi, maka dia buat satu majlis itu majlis makan. Di samping itu dia ada perancangan tersendiri. Jadi wa'atalat lahunna muttaka'an, dia telah sediakan kepada mereka semua ini tempat menandang, kerusi, tempat duduk. Termasuk sini juga adalah pentas, pentas yang khas. Wa atatum lawahidatin minhunna sikina, dan dia telah sediakan kepada setiap perempuan-perempuan tadi pisau. Dia telah bagi satu pisau. Mana pisau untuk apa? Pisau itu bersama buah-buahan. Jadi dalam majlis itu dia ada sediakan buah-buahan, makanan apa semualah, tuan-tuan. Jadi yang penting itu buah-buahan. Buah apa itu tak penting. Yang penting itu pisau. Yang penting itu pisau. Sebab Allah Taala sebut pisau. Cuma nisbah pisau itu ulama tafsir kata untuk potong buah, tuan-tuan, maksud asal. Sebab dalam tafsir dikata disediakan macam-macam buah-buahan. Sebagai makanan yang akan dimakan oleh perempuan-perempuan yang dijemput tadi, tuan-tuan. Jadi yang penting pisau. Dia telah bagi pisau. Jadi apabila dia nak makan buah, dia akan koyok kan, dia potonglah dengan pisau tadi. Kan? Jadi pisau diperlukan untuk kopek buah tadi. Ya. Kemudian tuan-tuan, setelah mana masing-masing sudah dapat buah, sudah dapat pisau ni, kan, duduk tempat masing-masing makan apa semua, maka di waktu itu perempuan tadi telah perintah kepada Yusuf. Kan? Mereka semua tak pernah tengok Yusuf. Jadi dia telah perintah kepada Yusuf, wa qala ikhruj 'alayhinna, wahai Yusuf, kamu keluar kepada mereka semua. Kan? Keluar kepada mereka semua. Naik atas pentas keluar. Lalu saja kamu keluar dari pintu ni, keluar pintu sana. Lalu saja depan mereka. Kan? Jadi kamu lalu, yang penting mereka dapat tengok kamu. Kan? Jadi wa qala ikhruj 'alayhinna, jadi kamu keluar, tayangkan muka kamu kepada mereka sekali lagi saja. Kan? Jadi keluar daripada pintu ni, keluar. Kamu masuk daripada pintu ni, keluar pada pintu sana. Itulah lebih kurang, tuan-tuan. Maka bukan bersama-sama dengan mereka, kamu keluar lalu saja depan mereka, supaya mereka dapat tengok kamu. Jadi tuan-tuan, Yusuf AS lalu. Dan sebab dia tu hamba kan kepada pemilik tuan dia suruh lagi perempuan itu. Maka tuan-tuan, Allah lagi tahu. Allah cerita tu, bukan saya cerita ni, Allah cerita. Kan. Saya tak percaya itu masing-masing. Kadang-kadang kita ni kata mengaruh cerita begini kan. Kadang-kadang kita ni, sebab apa? Sebab dia tengok cerita dalam Quran ni pelan-pelan. Tuan-tuan, ini cerita Nabi Yusuf saja. Kan? Kalau kita tengok cerita-cerita lain, tuan-tuan, ya Allah tak ada cerita dalam Quran, lebih pelik daripada itu ada lagi, tuan-tuan. Tak masuk akal rasa. Kan? Tak masuk akal rasa. Jadi kita tak percaya itu pulang masing-masing. Jadi tuan-tuan, falamma ra'ayhu, apabila mereka semua ini, perempuan-perempuan yang dijemput tadi, tuan-tuan, melihat Yusuf AS. Setelah mana Yusuf AS itu lalu depan mata mereka, mereka tengok, tuan-tuan. Apabila mereka semua tengok Yusuf AS, akbarnahu, kan? Terus mereka rasa kagum terhadap Yusuf AS. Terkejut dia, tuan-tuan. Kan? Ibn Abbas dalam tafsir dia kata akbarnahu, dia kata pada mereka, hibnahunna. Hibnahunna. Terus mereka dia keluar dari hib, tuan-tuan. Sebab dari hib ini juga boleh keluar kerana terlalu terkejut, tuan-tuan. Dia begitu keluar juga, tuan-tuan.
Tak tahu, saya tak pernah. Kalau ada sama-sama berupa boleh tanya, mungkin juga tuan-tuan. Sebab itu pendapat dia kata, hibnahullah yani akbar lahu yani hibnahullah. Bukan dia tengok Yusuf tadi kerana bukan terkejut biasa tuan-tuan. Kan? Akbar lahu ni akbar. Kan? Akbar kita boleh besar dulu. Mereka ini berasa kagum sungguh kepada Yusuf ini terpegun. Apa bahasa kita nak sebut tuan-tuan? Kan? Kagum, terpegun melihat Yusuf AS. Satu, hati mereka tu rasa terkejut, terpegun tuan-tuan. Kan? Dia sebab pada hati itu rasa kagum hebat Nabi Yusuf AS. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka memotong jari-jari mereka. Tengok. Hati rasa terkejut. Tangan itu kita panggil kopek buah tuan-tuan tak rasa memotong, menghiris jari-jari mereka. Tak langsung. Adakah sampai ke tahap itu tuan-tuan dalam sejarah? Kan? Terpegun kerana sesuatu sehingga kesakitan yang jatuh pada jasad pun tidak rasa. Itu tak rasa tuan. Ya? Dalam bahasa Arab, qata'an dia ada dua. Satu kalau qata'an tuan-tuan, qata'an dia potong gini. Kan? Macam kita bawa ke rumah. Qata'an, potong. Sekali potong. Kalau qata'an ni dia begini. Tak apa, qata'an ni begini tuan-tuan. Kan? Qata'an ni dia mengirim gini. Jadi mengirim gini tuan-tuan dia tak rasa tu. Tak rasa. Darah kabur pun tak rasa. Sebab apa? Terlalu kagum dah. Hati ni apabila terlalu kagum tuan-tuan dan membesarkan suatu kesakitan yang ada pada tubuh ni tak rasa. Dan begitulah sahabat-sahabat Nabi SAW tuan-tuan. Apabila dia tengok sesuatu dengan yakin, hati dia tengok syurga tuan-tuan. Tengok apa? Dia tak rasa dah tuan-tuan. Ketakutan kepada pedang, ketakutan kepada panas tak rasa. Terus dia pergi berjuang pada jalan Allah SWT. Itu pelik Allah Islam tuan-tuan. Mereka sakit tapi dia tak rasa. Kemanisan ada. Kadang-kadang sakit tu sebab menguasai diri dia tuan-tuan dia tak rasa. Wa qulna hasyaridah. Mulut mereka berkata, hati mereka rasa kagum, tangan mereka memotong jari-jari mereka, dan lidah mereka berkata hasyalillah. Ya, hasyalillah. Maha suci Allah. Ma hadza basyara, ini bukan manusia. Ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza, tidaklah manusia ini, tidaklah ini lelaki ini illa malakun karim, ya, melainkan malaikat yang mulia. Bukan manusia ni malaikat. Kan? Maknanya semulia ini pun manusia ni, kan? Semulia ini seperti malaikat pun tak berzina, kan? Mana semulia ini manusia ni, kan? Sehebat ini pun dia tidak berzina. Maksudnya dia. Mana apa? Sebab dia kata ini macam malaikat ni, kan? Manusia hebat ini pun dia tidak berzina. Mana malaikat kan tidak berzina. Sebab dia kata in hadza illa malakun karim. Tidaklah. Ini seperti melainkan malaikat yang mulia. Maknanya tuan-tuan, tengok. Kurniaan Allah bagi pada Nabi Yusuf tuan-tuan. Sehebat ini pun dia tidak berzina tuan-tuan. Kena faham ayat ni. Kan? Allah bagi apa pada kita tuan? Kan? Muka tak cantik pun tuan-tuan, kan? Habis dia berzina, tuan-tuan. Yusuf Allah Ta'ala bagi punya kecantikan yang tak pernah Allah bagi pada siapa-siapa pun. Allah bagi pada dia tuan. Nikmat Allah yang begitu besar. Tak pernah dia berzina pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kita tidak ada pun tuan. Rasa cantik saja. Orang lelaki rasa handsome. Orang lelaki dia rasa handsome. Orang perempuan dia rasa cantik, tuan-tuan. Kerana perasaan cantik ni habis aurat dia dekat pada Allah, tuan-tuan. Habis aurat. Tak ada orang kata cantik pun tuan-tuan. Dia saja perasaan cantik. Kan? Tak ada orang puji pun tuan. Kalau puji lebih dari haji tuan. Cuba kita budak-budak sekolah tuan-tuan. Sekolah umum sekali. Dia rasa dia cantik. Buka tudung kan tuan-tuan, pakai ketak-ketak dah. Kalau ada lelaki yang niat puji dia tuan-tuan, habis. Kan? Tu manusia tu. Allah mendatangkan dalam Quran tuan-tuan contoh-contoh yang hebat-hebat. Nabi Sulaiman tuan-tuan dengan cara Nabi Sulaiman. Kan? Pemerintahan yang Allah Taala beri kepada Nabi Sulaiman. Yusuf ni Allah Taala bagi kecantikan wajah dan juga kehansaman tubuh dan badannya tuan-tuan. Mana sempurna ada pada dia ni. Kan? Seperti Asyura kita tengok.
Sampai orang boleh terpotong tangan dia, tuan-tuan. Hebat Nabi Yusuf AS. Untuk Sulaiman AS, Allah Subhanahu Wa Taala bagi apa tuan? Kerajaan, memerintah, langit, memerintah segala-gala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang Sulaiman perintah, tuan-tuan. Angin diperintah oleh Sulaiman. Jin Sulaiman perintah, tuan-tuan. Kan? Patut negara biasa, negara tuan-tuan. Kan? Pemerintah Sulaiman ini bukan untuk manusia saja, tuan-tuan. Seluruh makhluk Allah, binatang-binatang, jin dan angin, tuan-tuan. Allah Taala cerita sendiri dalam Quran. Sehebat itu pun dia pemerintah tuan-tuan, dia tidak kufur pada Allah. Kita baru perintah manusia, habis kita kufur pada Allah Taala, tuan-tuan. Baru perintah manusia ada, tuan-tuan. Kan? Kita sudah kufur pada Allah. Kita sudah lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Sulaiman, tuan-tuan, perintah segala-galanya, tuan-tuan. Contoh. Kan? Kadang-kadang bukan Malaysia, tuan-tuan. Baru kita kapur baru. Kita kapur baru, tuan-tuan. Itu adalah hukuman sombong dah kita, tuan-tuan. Derhaka dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Derhaka dulu, tuan-tuan, kita. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia tak baca Quran. Kan? Dia rasa dia dapat perintah. Kita kata taman ni saja, taman. Betul saja. Ya? Jadi pengurusi taman tu memang hebat dah, tuan-tuan. Habis dah kita derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa macam itu, tuan-tuan. Kan? Nisbah kepada kekayaan yang Allah Taala bagi Sulaiman juga, tuan-tuan. Kekayaan yang dia ada. Kan? Kita tak tahu, tuan-tuan, ya. Tengok bagaimana Yusuf AS ini Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan kehebatan Nabi Yusuf AS ini. Pun dia tidak berzina. Ya. Mana sampai terpotong kalau Nabi Yusuf itu tuan-tuan. Dan zaman kita sekarang ni. Kan? Habis kali kita ni kena fasak kali. Tinggal habis isteri kita tinggal kita. Kan? Tak tahu apa, tak pernah tengok kan. Cuma Allah Taala cerita dalam Quran itu. Dunia, tuan-tuan. Jadi ini gambar surga. Surga, tuan-tuan, tanpa cerita. Ya. Mana di dunia pun Allah Subhanahu Wa Taala sudah tunjuk kepada kita. Ada manusia seperti itu. Kemudian, tuan-tuan, tengok itu perancangan yang diadakan oleh isteri Menteri Kewangan tadi, isteri Al-Aziz tadi, tuan-tuan, kan, untuk ajar kepada perempuan-perempuan kan. Dia mengumpat sebab dia dengar kan. Dia dengar umpatan ni, perempuan-perempuan kawan-kawan dia lah, kawan-kawan dia mengumpat mata dia, tuan-tuan. Kan, dia kutuk dia. Kan, macam mana seorang isteri menteri ni boleh berzina dengan hamba. Jadi dia buat begini, nak ajar pada perempuan-perempuan. Lepas tu dia kata, tuan-tuan, selepas terpotong terhirit jari-jari mereka ni kan, kata perempuan tadi, qalat fadhalikunna alladhi lumtunna fi. Kata perempuan isteri menteri Al-Aziz tadi, tuan-tuan, dia kata, itulah lelaki yang kamu sudah aku. Kan, tu dia lelaki. Kamu sudah aku kan? Maka bahasa kita, kamu sudah aku kan? Sebelum dia kan? Aku macam mana aku boleh berzina dengan dia? Macam mana aku boleh tergoda dengan dia? Kan? Aku dah berada dengan dia 40 tahun. Kamu baru tengok dia susah, kamu terpotong dah jari-jari kamu. Kan? Bukan lelaki biasa, kan? Kalau lelaki biasa macam kita, mungkin lah. Tidak lah. Ini Nabi Yusuf. Yusuf tu. Kamu tak pernah tengok dia. Sekarang kamu tengok dia satu saat. Sekali lalu kamu terpotong dah jari-jari kamu. Terkeluar ada darah hit. Kalau mengikut tafsir Ibn Abbas kan. Dia sebut begitu tuan. Terkeluar ada darah hit kamu. Aku berada dengan dia 40 tahun dari kecil sampai besar. Fikir sendiri. Macam mana aku boleh tergoda dengan dia. Jangan suka-suka kata pada aku. Itu tuan. Qalat fadzalikum alladhi lumtunani fi. Kata perempuan tadi, itulah lelaki yang kamu telah senda aku dengannya, terhadapnya. Walaqad, setelah itu dia kata, ya, isteri menteri tadi kata, walaqad rawatu. Boleh kata saya ambil masa sikit ini? Boleh ya? Kita habiskan satu dua ayat lagi. Ya. Walaqad rawatuhu an nafsi. Sesungguhnya aku akan menggoda dia. An nafsi. Sesungguhnya aku telah menggoda. Dia bagi tahu pada perempuan tadi, itulah lelaki yang kamu telah senda aku terhadap dirinya. Dan aku telah menggoda dia. Walaqad rawatu an nafsi. Aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepada nafsu aku. Fasta'ta. Dan dia telah menolak aku terus. Pelik tak pelik lelaki ini. Kan? Bukan lagi biasa tolak. Fasta'ta itu lafaz orang Taala guna dengan makna menolak dengan keras. Kan? Sebab zina tak boleh berlaku kerana tidak mampu. Saya sudah sebut sebelum itu. Yusuf dia bukan dia tidak mampu berzina kerana dia tua, orang mati kucuk kau tidak.
Dia ada kekuatan. Allah sebut dalam Quran. Dia mudah kepada ketika itu, tuan-tuan. Maka kalau dia nak berzina, dia boleh berzina. Tapi dia telah menolak keras-keras, tuan-tuan, larangan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab kadang-kadang, tuan-tuan, pengelakkan daripada zina berlaku kerana tidak mampu. Bukan kerana dia itu menolak. Sebab ada benda terhalang. Kan? Tiba-tiba nak berzina, tiba-tiba lampu terbakar. Maka dia zina. Dia zina. Dia tidak benar. Kan? Manakala nak berzina itu boleh. Tapi dia menolak dalam keadaan itu boleh. Ini sebab tu tuan-tuan cerita ni, remaja-remaja kita patut tahu, tuan-tuan. Kan? Dibaca di sekolah-sekolah, tuan-tuan. Dicerita di sekolah-sekolah. Kan? Sebagai contoh, remaja-remaja yang lain, tuan-tuan. Kamu kena perempuan Yusuf AS ini. Kalau dia nak berzina, dia ada kehebatan. Kamu ni muka tak lawa pun. Kita kutuk lagi kan. Muka tak lawa pun. Hitam lagi kan. Habis perempuan kamu kacau. Yusuf ni sehebat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat pada dia. Dia telah pelihara. Sebab itu tuan-tuan, kita ni, saya pun tidak tahu dah, tuan-tuan. Kita kena kembalikan masyarakat kita kepada Quran, ajaran-ajaran Quran. Kan? Remaja-remaja ni, tuan-tuan, kena bagi didikan Quran. Cerita-cerita begini, tuan-tuan. Dicerita selalu kepada anak-anak kita. Kadang-kadang, tuan-tuan, anak-anak kita ni sampai mati tak tahu cerita Yusuf ni. Kan? Cerita seperti Nabi Yusuf, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, lebih-lebih lagi kita kena patut ajar pada surah Kahfi. Surah Yusuf, surah Kahfi ni surah yang patut diajar di sekolah-sekolah, tuan-tuan. Jadi sukatan pelajaran. Supaya mereka dapat tahu, tuan-tuan. Contoh remaja-remaja ni. Tapi tidak tahu kenapa. Sebab orang atasan tu, tuan-tuan, jahil tentang Quran. Kita tu orang atasan, tuan-tuan, pegang portfolio apa semua, kan? Orang-orang alim. Supaya dia pilih, tuan-tuan, surah-surah yang bagaimana nak didik remaja-remaja kita ni kuat agama dia, tuan-tuan. Sekarang ini, tuan-tuan, kita tak payah kontrol lah anak-anak kita, tuan-tuan. Bukan bahasa kontrol macam mana. Sekuat mana kita boleh kita kontrol, tuan-tuan, dia boleh terlepas. Kan? Hebat mana kita larang, tuan-tuan. Di rumah. Di rumah mungkin kita boleh larang. Di sekolah, tuan-tuan. Di sekolah. Kadang-kadang mak ayah tak pernah tahu, tuan-tuan, maksiat yang berlaku di sekolah, tuan-tuan. Tengok-tengok mengalir. Kan? Di rumah, tuan-tuan, memang kita tak bagi dia main handset. Kita matikan internet, tuan-tuan. Kita kontrol dia, tuan-tuan. Kita penjarakan dia. Boleh di rumah, tuan-tuan. Takkan kita nak letakkan anak kita di rumah sampai bila-bila. Sudah tentu dia mesti kena ada di sekolah, tuan-tuan. Sebab itu tidak ada cara lain, tuan-tuan, untuk mengelakkan anak kita daripada perkara-perkara begini, tuan-tuan, melainkan kekuatan dalam hati itu sendiri, tuan-tuan. Kan? Kalau tidak, tuan-tuan, buatlah cara macam mana. Kalau hati itu tidak kuat, dalam hati tidak kuat, tuan-tuan, takwa, kerohanian tidak kuat, tuan-tuan, mudah saja anak kita ni dirosakkan oleh benda-benda yang lalu, tuan-tuan. Kan? Jadi kita tahu surah-surah itu begini, tuan-tuan. Ya? Wala in lam yaf'al ma amru. Dia kata aku akan tetap berusaha. Kan? Wala in lam yaf'al ma amru, sekiranya Yusuf itu tidak mahu mengikuti apa kehendak aku. Kan? Ini apa panggil apa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Memang Yusuf dia tolak kekal. Dan dia kata aku tetap nak menggoda Yusuf. Kalau sekiranya wala illam yaf'al ma amruhu, sekiranya Yusuf tetap tidak mahu mengikuti kehendak aku, apa yang aku perintah kepadanya ini, apa yang aku suruh dia tak mahu buat. Tak, perempuan. Kekuatan perempuan. Kan? Kekuatan perempuan. Dalam pentadbiran. Lalu jalanna, pasti dia akan aku penjara. Kan? Maka kalau dia tetap lagi tak mahu ikut aku, pasti aku akan penjarakan Yusuf. Wala yakuna minas sahirin, dan pasti aku akan menjadikan Yusuf itu hina. Penjara tu untuk menjadikan Yusuf itu hina, tuan-tuan. Kenapa dia nak penjarakan Yusuf? Untuk menundukkan Yusuf, tuan-tuan. Jadi pasti aku akan penjarakan Yusuf untuk menundukkan Yusuf pada aku. Mudah-mudahan apabila aku penjarakan dia, tuan-tuan, mudah-mudahan apabila aku penjarakan dia dapat tunduk pada aku. Sebab kadang-kadang manusia begitu, kan. Kadang-kadang manusia ni, kan, dia nak sesuatu dia paksa untuk buat kejahatan kepada orang tersebut. Untuk seksa lah, tuan-tuan. Sebab penjara ni tempat yang seksa. Dalam dunia ni, tuan-tuan, tempat yang seksa dalam penjara. Kita maklum semua. Jadi meletakkan manusia dalam penjara ni untuk menundukkan manusia. Bila dia tidak tahan, dia akan ikut perintah pemerintah. Itulah cara dia. Sebab dia kata, aku pasti akan menjarakan Yusuf, supaya Yusuf satu masa nanti akan tunduk pada aku. Tuan-tuan, kita baca jawapan Yusuf. Tuan-tuan.
Kan, saya apabila first time baca ni tuan, rasa nak nangis. Kan, ni doa Yusuf alaihissalam. Kuat tak kuat Nabi Yusuf alaihissalam tuan. Apabila dia dengar perempuan tadi nak penjarakan dia. Kalau kita dengar Pak Yusuf, tak apa lagi, sebab apa dah? Sebab zina ni orang hukum. Kan? Ni tuan-tuan kerana tidak mahu berzina ni kena penjara tuan-tuan. Bukan kerana berzina kena penjara, kan? Kerana tak mahu berzina kena penjara tuan-tuan. Kan? Tengok doa Nabi Yusuf. Apabila dia dengar dia akan dipenjarakan, dia terus berdoa kepada Allah. Qala rabbi sijnu, wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara ini ahabbu ilayya, lebih aku suka. Tuan-tuan ya. Sesungguhnya penjara ini lebih aku sukai mimma yad'unani ilaihi, daripada apa yang mereka semua ini ajak padaku untuk buat maksiat, untuk langgar hukum kami. Kan? Apabila bertemu tuntutan Allah Subhanahu wa taala dengan tuntutan hawa nafsu, ya, maka tuntutan Allah Subhanahu wa taala itu tuan-tuan dia lebih utama. Ya, ini doa Nabi Yusuf. Kan? Maknanya tuan-tuan sanggup hidup seksa untuk jaga hukum Allah. Sanggup seksa tuan-tuan, sanggup hidup seksa, sanggup menjadikan diri, sanggup diri ini terseksa kerana mempertahankan hukum Allah. Kita sekarang tuan-tuan macam mana? Sanggup korbankan hukum Allah agar diri kita tidak terseksa. Betul? Kita sekarang tuan-tuan sanggup korbankan hukum Allah agar diri kita itu tidak susah. Yang penting diri kita itu senang. Hukum Allah tergadai, pergi, tak apa, pada sah. Hukum Allah dicabuli, hukum Allah Subhanahu wa taala ditindas, tak kisah. Yang penting kita hidup senang. Kan? Yang penting duit masuk tuan-tuan. 2.6 bilion. Kan? 40 bilion. Tak apa. Rasuah hukum Allah, tak kira rasuah kalau apa tuan. Yang penting duit itu masuk. Kan? Sedangkan Allah telah menunjukkan tuntutan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala ini, kan, supaya manusia ini sanggup hidup susah. Kan? Dirinya susah. Mati pun tak sanggup tuan-tuan. Mati pun sanggup. Asalkan agama Allah itu tegak. Hukum Allah itu dapat dipelihara. Ini contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang patut kita tahu. Ya. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya. Sesungguhnya penjara ini wahai Allah lebih aku sukai daripada apa yang mereka serukan aku ini untuk buat derhaka kepada kamu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Sekiranya engkau tidak mengalihkan aku daripada tipu daya mereka ini, ya, nescaya aku termasuk di kalangan orang jahil. Ya, mana bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Taala tidak bantu dia, tidak mengalihkan Yusuf, dia mengalihkan, sekiranya kamu ini tidak mengalihkan aku daripada tipu daya mereka ini, nescaya aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang jahil, sengaja melakukan dosa pertama. Ya. Jadi tuan-tuan, saya kisahkan inilah insya-Allah ya, ayat 23 ni surah Yusuf alaihissalam. Jadi kita telah habis ya fasa yang kedua. Saya sudah sebutlah 4 fasa, 4 episod lah kisah Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ini. Ya, episod pertama kita sudah habis, episod kedua kita sudah habis, dan insya-Allah kita masuk episod yang ketiga. Ya, yaitu episod pertama keadaan Yusuf di kampung. Ya, keadaan Yusuf di kampung. Kita sudah selesai. Episod kedua keadaan Yusuf ketika mana berada di bandar sebelum dia masuk penjara. Kita sudah habis hari ini. Dan episod ketiga keadaan Nabi Yusuf berada dalam penjara. Kan? Apa yang berlaku dalam penjara, apa yang dia buat dalam penjara, kita akan dapat tahu akan datang ini. Dan episod keempat kehidupan Nabi Yusuf selepas dia keluar dari penjara. Ya. Jadi tuan-tuan, kita berceritakan insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah akan datang pada bulan harapan. Cuma tuan-tuan, oleh kerana ni
Ini ada rekodnya, okey lah. Ada rekod maknanya kita dapat mengetahui kesinambungan. Kalau tidak, nak tunggu bulan depan ni tak ingat ustaz cerita apa, kalau bulan lepas tak tahu. Dia sepatut kalau kisah-kisah segini ni dia kena berterusan baru kita tahu nampak perjalanan kisah Nabi Yusuf tu seperti satu cerita. Cerita yang sempurna yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan di antara ini, di antara surah yang menarik yang Nabi suka baca di Mekah, tuan-tuan. Ayat dia pun menarik, cerita dia pun menarik. Di antara ahsanul qasas, sebaik-baik cerita yang Allah Taala cerita dalam Al-Quranul Karim. Itu surah Yusuf. Sebaik-baik ini, tuan-tuan, bukan bermakna cerita lagi tidak baik. Nisbah kepada cerita Yusuf ni Allah Taala cerita daripada awal sampai akhir dalam satu surah. Ada pun kisah Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, tuan-tuan. Allah SWT cerita ni berselera, kan? Dalam surah ni ada, mana-mana surah pun ada, kan? Tahu-tahu kisah Nabi Musa AS macam-macam. Dalam surah-surah lain pun ada. Tapi Yusuf tidak, tuan. Jadi kisah cerita Nabi Yusuf adalah surah Yusuf saja. Daripada awal sampai akhir. Dan macam-macam pengajaran yang kita dapat ambil, kan, daripada peringkat bawahan pada peringkat atasan. Pentadbiran pun sama juga, tuan-tuan. Tapi kena belajar, kena baca kitab-kitab tafsir, dia kena talaki. Kalau tidak, kalau kita baca sendiri, tuan-tuan, kau tak faham. Sebab saya pun ada seorang jemaah tanya, ustaz, apabila belajar tafsir ni baru faham Quran. Sebenarnya saya baca ni terjemahan, tapi tak faham. Tak faham. Sebab itulah, tuan-tuan, pengajar tafsir ni perlu. Walaupun kita kata sudah ada terjemahan apa semua, kadang-kadang kita tidak faham. Jadi kita perlu kepada huraian. Cuma tuan-tuan, saya tidak menguraikan secara terperinci lah. Ini dah masih lagi dalam ringkasan. Sebab kalau terperinci, tuan-tuan, satu ayat itu sama. Satu ayat itu sama. Itu tafsir itu tu lah tafsir itu. Jadi dengan masa kita sebulan sekali, lepas tu perjumpaan 1 jam, memang tak cukup, tuan-tuan. Jadi kita buat dikali-kali. Jadi saya cerita umum gitu saja, tuan. Yang penting kita dapat pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ini. Insya-Allah kita berjumpa lagi sekian diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menyambung kisah Nabi Yusuf alaihissalam, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah ataupun kurang itu adalah daripada kelemahan, kejahilan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sekalian. Saya berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.